Oke, salam kawan, saya ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan di luar sana sentiasa sehat seperti biasa. Di kesempatan ini saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua kawan-kawan yang follow channel saya ini. Oke kawan-kawan, pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu yang mana kalau kita lihat semalam kenyataan Tun yaitu mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dia bulat-bulat. Pada saya padan muka dia, baru dia tahu kan. Sepatutnya Tun yang ada pada usia yang seperti ini, yang sebelum ini kita anggap dia ini sebagai negarawan, sepatutnya dia sudah tidak perlulah lagi dengan politik ini. Karena zaman dia sudah berlalu, dan seperti mana apa yang berlaku di PHS, ini adalah daripada dia. Itu saya, daripada dulu sampai hari ini, saya tidak pernah mengatakan masalah yang berada dalam negara ini bukan berpunca dari dia, memang berpunca daripada dia. Karena kita lihat kenyataan dia semalam seolah-olah tanpa Tun dan Bersatu tuh masuk ke dalam PHS, seolah-olah PHS itu tidak boleh menang dalam PRU ke-14. Ini yang saya dan mungkin kawan-kawan di luar sana pun merasa seperti saya, bahwa kenyataan ini amat berjanggal. Siapa yang tubuhkan PHS kalau bukan Kak Wan dan Rafizi Ramli? Ingat itu sejarahnya. Yang berhempas pulas nih, Rafizi itu, dan Kak Wan yang berhempas pulas. Cari video klipnya kalau kawan-kawan tidak percaya. Kalau kata dia ditolak bulat-bulat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia mengatakan bahwa tanpa orang Melayu memberi sokongan, ini pandangan yang salah pada saya. Karena Tun sendiri kita lihat pergi ke penjara berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk apa? Untuk apa dia bergabung dengan PHS hari itu di PRU ke-14? Kalau memang betul dia hebat, kenapa dia tidak buatkan parti dia sendiri? Kenapa dia tidak teruskan buat jangan ikut PHS, buatlah PK ke PL ke. Ini yang saya lihat. Mungkin kawan-kawan juga lihat perkara yang sama. Dan isu yang dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dia bulat-bulat ini, kita lihat. Dia nak minta apa? Dia nak minta pegang 6 bulan. Macam mana orang nak bagi? Perjanjian yang dalam PHS pun dia dah langgar. Macam mana orang nak bagi? Memang dah waktunya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim tolong dia. PKA tolong dia untuk jadi Perdana Menteri. Tapi diungkit oleh orang-orang dia, cyber trooper ini mengatakan, ataupun orang-orang yang berada dalam PHS ini, cuba nak menyokong dia, mengatakan bahwa lain. Mengatakan seperti seolah-olah kalau tanpa kemenangan PHS itu, seolah-olah siapa yang keluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari penjara, keluarkan ini. PHS PRU ke-14 itu memang mood yang bagus, dan memang kompon menang. Hari ini kalau tidak bergabung dengan Bersatu, saya rasa PHS memerintah hari ini. Kita lihat saja apa yang berlaku. Bagi ke PHS kursi berapa? 50 lebih. Apa yang PHS bagi kepada PHS? Bagi kepada Bersatu 50 kursi. Apa yang dapat? Menanglah 11 kursi. Kalau semua kursi itu hari diberikan kepada PKA, mungkin boleh menang lebih. Mungkin tidak ada masalah. Ini kita kena lihatlah. Kalau dia nak kata seperti itu. Jadi ini pandangan rakyat yang mungkin tidak berapa betul, tetapi yang rakyat lihat sama seperti saya ini. Kenapa dia nak sebut? Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tolak dia bulat-bulat. Lepas itu dia sebut lagi Datuk Seri Safi Abdal. Kenapa sebut Datuk Seri Abdal? Kursinya berapa? Kursi PKR berapa? Jadi ini tidak masuk akal. Kalau dia kata Datuk Seri Abdal itu untuk timbalan Perdana Menteri boleh diterima. Tetapi untuk jadi Perdana Menteri mengganti dia, kenapa bukan Anwar? Kenapa bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa harus Datuk Seri Safi Abdal? Kenapa dia nak sebut nama lain? Kenapa dia nak menidakkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini yang menjadi persoalan kita rakyat.
Kenapa harus orang lain? Tidak juga dia nak sebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang dendam sangat dia? Takut kroni-kroni dia. Dia tidak seharusnya sebagai seorang tokoh mengeluarkan kenyataan seperti itu, membuatkan rakyat merasa makin muak lagi dengan parti yang dia nak tubuhkan sekarang ni. Dengan nak buat plan B, plan A, plan C dia. Jadi ini yang masalah kepada Tun ni dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dia cuba menyinggungkan perasaan orang lain, tetapi dia tidak dapat nak terima bila orang lain tidak menerima apa pandangan dia. Kalau saya Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun tolak bulat-bulat. Saya rasa rakyat di luar sana pun menolak seperti mana yang saya perkatakan ini. Dah lah kau dia sendiri yang langgar janji, sudah tu dia lagi minta nak pegang 6 bulan. Nak pegang 6 bulan untuk apa? Coba kita fikirkan sebagai rakyat. Apa yang boleh dilakukan dalam masa 6 bulan? PN yang pegang hari ini dah setahun. Apa yang PN boleh lakukan? Lagi dia nak pegang 6 bulan. Untuk apa? Untuk menguatkan parti dia. Untuk agenda politik pribadi dia. Ataupun nak naikkan anak dia sendiri. Inilah masalah yang ada dengan Tun ni, dengan PH ni. Ini pun orang-orang PH banyak yang menyokong seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau beginilah pada saya pandangan pribadi saya sebagai rakyat, PKR lebih baik bergerak sendiri. Dan saya ingatkan ini kepada PKR untuk akan datang di Sabah tu bertanding saja, walaupun 3 kursi lawan 3 penjuru. Bertanding saja, karena kita dah lihat dah. Kita dah tahu parti warisan ni mungkin Tun akan pakai, itulah plan B dia, percayalah. Karena itu dia nak Datuk Seri Sapi Abda kata nak melebarkan sayap ke Semenanjung Malaysia seperti mana yang saya katakan di video saya yang lepas. Karena tujuan apabila parti Tun ini tidak dapat didaftar, maka parti warisan ini akan digunakan Tun untuk mereka buat satu gabungan. Jadi ini akan menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi untuk naik. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dekat-dekat nak naik, mulalah dia, datanglah dia. Jadi politik Malaysia ini hancur kerana dia, bukan kerana orang lain. Orang ini tidak betul, orang itu tidak betul, semua tidak betul. Yang betul dia seorang aja. Sudah-sudahlah. Pembangunan memang ada, tetapi zaman dia juga selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan oleh dia. Apa yang membangun sangat Malaysia ni? Memang kita lihat membangun, tapi hutang kita pun meningkat. Seolah-olah penipuan juga di situ. Kita rakyat boleh nilai benda-benda macam ni. Yang membangun dekat mana? Ada kita nampak membangun dekat Sabah, ada kita nampak membangun dekat Sarawak, ada nampak membangun dekat Kelantan. Ada nampak membangun dekat Terengganu, ada nampak membangun dekat Negeri Sembilan ke, Melaka ke, ada nampak. Tu bangunnya dekat tu Putrajaya, tu bangunnya dekat KL, tu bangunnya dekat Langkawi. Jadi apa faedahnya untuk kita rakyat? Dia pun tidak bertindak adil. Mungkin saya tidak layak untuk mengatakan hal ini, tetapi sebagai rakyat yang saya rasa, saya ni umpama cucunya kepada Tun ini, kalau kita nak lihat sisinya, tetapi saya melihat bahawa tidak relevan lagi lah pemerintahan dia. Tetapi kita sebagai rakyat terima hakikat itu kerana dia seorang tokoh kita dan pernah menjadi Perdana Menteri kita yang begitu lama. Tambah lagi dah 2 kali jadi Perdana Menteri. Tetapi daripada segi kalau kita sebagai rakyat tidak kritik seperti ini, apa yang dia nak buatkan untuk, saya rasa, merosakkan politik negara kita ini, saya rasa kita rakyat juga bertanggung jawab. Kerana kita yang menyokong. Tetapi kali ini saya percaya parti dia, mungkin dia sendirilah yang boleh menang. Ataupun mungkin dengan anak dia lah. Jadi kalau dia katakan
isunya orang Melayu lah yang dia bawa untuk menyokong kepada PKA. Pada saya tidak. Perubahan kepada rakyat dah berlaku sekarang nih. Rakyat lebih suka kepada pemimpin, bukan kerana dia pemimpin UMNO ke, dia pemimpin PKA ke, dia pemimpin DAP ke, dia pemimpin PAN. Sekarang nih rakyat lebih menilai kepada pemimpin itu. Apa yang berlaku dengan UMNO bukan masalah UMNO-nya, masalah pemimpinnya. Kegagalan UMNO itu karena pemimpin dia. Rakyat dah muak di waktu itu dengan pemimpin dia yang agak angkuh, dengan yang kita tahu dengan kes rasuah pemimpin mereka itu. Jadi apa yang berlaku hari ini pun akan terjadinya seperti itu, bukan kerana orang Melayunya, orang Cinanya, bukan. Jadi Tun masuk ke part-part yang seperti ini seolah-olah dia perkauman. Dia cuba membuatkan api perkauman di negara ini. Katanya dia nak menyelamatkan Malaysia, sebut itu ini. Zaman dia juga yang buat hutang banyak. Bermulanya hutang ini banyak daripada dia lah. Seperti mana yang kita tahu, kita rakyat bukan bodoh, hari ini kita dah membaca. Kita dah tak buta lagi, dengan IT ni dah ada. Kita dah tahu seperti mana yang kita tengok dalam akhbar-akhbar, dalam berita-berita yang lama berpuluh-puluh tahun kita boleh baca, kita boleh cek, kita boleh cari, korek semua. Kita dah tahu bahawa umpama kita tengok kes zaman dia, kes berwajah, banyaklah hal-hal lain. Saya tidak mau sentuh yang ke situ. Tetapi kalau Tun keluarkan kenyataan seperti itu, Tun harus cerminkan diri dia sendirilah. Jadi biar kita rakyat tahu. Jadi itu saja untuk buat masa ini kepada kawan-kawan. Ini pandangan pribadi saya berkenaan dengan isu ini. Jadi mungkin kawan-kawan boleh tambah di komen di bawah. So biar kawan-kawan yang lain boleh lihat apa yang Tun katakan ini pada saya memang sangat-sangat tidak relevan lah. Kenapa dia sentiasa nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bukan pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan yang agak keras ataupun mengkritik Tun secara terbuka. Saya tidak pernah dengar lagi. Mungkin kawan-kawan pernah dengar. Saya tidak pernah dengar. Saya harap video saya ini ditonton oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarkan satu kenyataan kritik betul-betul Tun ni. Tapi saya percaya. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan karakternya orangnya seperti itu. Seperti mana yang kawan-kawan tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya seperti sebagaimana dia cuba, kalau bercakap pun dia cuba bertapis dan dia cuba untuk mengelak daripada menyebut nama individu-individu lawan politik dia. Ini yang kita tahu sebagai rakyat. Dan saya harap video ini memberi manfaat kepada kita kawan-kawan. Agak emosi sedikit, tetapi ini hakikat yang bahwa kenapa saya selalu kritik Tun daripada awal. Karena saya sebagai rakyat melihat ini, Tun perlu hentikan politik dia sekarang ini dan dia perlu berehat sudah. Tidak perlu lagi main politik. Sudahlah, negara kita ini dah rosak. Cukuplah. Bagilah ruang kepada orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membaiki kerosakan yang ada. Kita nak menyangkal bahawa kerosakan tidak ada. Hutang negara kita ini yang dah triliun ni, siapa nak jawab? Kalau betul tidak rosak. Sepatutnya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dari awal tidak ditolak oleh Tun, negara ini mungkin sudah mempunyai duit yang banyak dan mungkin tidak ada hutang. Mungkin kita rakyat hari ini senang. Mungkin tak sesenang mana, mungkin lebih kurang tidak payah seperti negara lain. Mungkin kita boleh dapat sedikit kebaikan sebagai rakyat. Mungkin seperti Brunei ke. Tetapi dengan apa yang dah berlaku sekarang ini, nak memperbaiki kerosakan yang dah memang teruk, ditambah lagi kerjaan yang ada hari ini makin lagi tambahkan teruk. Kita perlu angkatlah pemimpin yang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi siapa pemimpin yang kita lihat ada di Malaysia hari ini yang selayak Datuk Seri Anwar Ibrahim buat waktu ini? Tidak ada lagi. Kalau kita sebut daripada UMNO, yang paling layak Tengku Razali, Kuli. Tetapi fakta umum seperti mana yang kita tahu. Ataupun nak sebut lagi daripada
Datuk Seri Sapi Abda. Kita lihat pula kekuatan partinya. Oke kawan-kawan, dan sekian saja dari saya. Saya ucap terima kasih karena menonton channel ini, dan saya akan sambung di episode akan datang. Oke, thank you.